Okey, selamat pagi Satu Omega. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, terima kasih Jason, Yan Lee. Okey, bagus ya. Terima kasih. Okey, yang kedua, boleh nampak tak saya punya presentation, saya punya screen? Boleh. Okey, Entong. Terima kasih Jason. Semua okey ya. Okey, bagus. Jadi kita sambung lagi pelajaran pada hari ini ya. Harap-harap kamu semua sihatlah ya. Tidak apa ni, tak ada yang sakit ya, tak ada yang kurang sihat ya. Jenny, terima kasih Jenny. Okay, Jenny Leong, thank you very much. Harap kamu dalam keadaan sihat, sudah makan breakfast, you're having your breakfast and have a great time ya. Jangan stres-stres, duduk rumah relax-relax saja ya. Sekarang ni COVID pun semakin banyak, kita risau ya kalau keluar rumah, takutlah ya. Tak apa, kita mulalah sekarang sekejap ya. Okey, boleh nampak yang ini? Okey. Boleh nampak apa yang saya share? Kalau boleh nampak, seorang beritahu saya, gambar apa ni? Ini gambar apa? Okey. Gambar apa ini kelas? Kita sudah belajar ini. Boleh dengar tak? Kalau Boleh. kamu boleh nampak, kalau kamu boleh dengar, ini gambar apa? Chong Yan Lee, boleh nampak bagus. Jenis-jenis cermin, Chok and Tong bagus. Ini adalah cermin. Okey, kita sudah belajar jenis-jenis cermin. Okey. Okey, bagus. Boleh nampaklah maksudnya ya. Okey, maksudnya kamu boleh nampak. Okey, jenis-jenis cermin ini ada berapa jenis? Yang kita sudah belajar sebelum ini. Kita ada 3 jenis cermin, iaitu cermin satah, ya, kemudian cermin cekung dengan cermin cembung. Okey. Ini 3 jenis cermin yang kamu kena ingatlah ya. Cermin satah, cekung dengan cembung. Satah, cekung dengan cembung. Dan kena perhatikan juga ya. Contohnya cermin cekung dengan cermin cembung ini. Kalau cermin ini ya, cermin mirror ini ya, kamu kena kenal pasti mana satu bahagian belakang dia. Okey? Kalau kamu tengok di sini ya, ada satu jalur yang kecil ini ya, ini di bahagian belakang lah ya. Ini di bahagian belakang dia. Ya. Dan ini pun di bahagian belakang dia ya. Bukan bahagian depan. Kena kenal pasti mana yang belakang, mana yang depan. Okey. Dan kalau ada objek, okey, kalau ada objek di hadapan cermin, kalau ada objek di depan cermin, objek itu akan berada di sini. Contohnya, kalau ada orang di sini, ini adalah orang, kedudukan orang itu. Okey. Maknanya nanti orang itu akan nampak secara maya melalui cermin ini. Okey, boleh faham tak ini? Macam contoh ya, saya cuba lukis lagi yang ini ya. Contohnya kalau cermin satah, saya cuba lukis ya. Kalau cermin satah, ini cermin satah contoh. Okey, ini cermin satah. Saya cuba lukiskan dia bawah. Yang ini bahagian belakang ya. Yang ini bahagian belakang. Ini bahagian belakang ya. Dan orang itu ataupun objek mesti berada di depan ke mesti ada di belakang? Kelas. Kalau orang ini mesti ada di depan cermin atau di belakang cermin? Barulah dia nampak. Depan ke belakang? Ya, Chong Yandi. Bagus. Dia mesti berada di depan. Di depan cermin. Jadi, letak di sini orang itu. Okey. Contohlah ya, ini saya lukiskan gambar orang saja, orang lidi saja ya. Jadi, gambar dia akan ada di dalam ini. Gambar dia akan berada di dalam. Apa ya, saya padam sekejap ya. Tak berapa betul sangat. Contohnya ya. Kalau ada orang di sini. Okey. Kalau ada orang di depan dan bayang dia berada di dalam. Okey.
Kalau ini dia punya mata dia, contoh kan, macam ada mata, ini pun sama juga. Sama juga. Ini cermin satah. Ya, ini cermin satah. Okey. Dan bayang ini, kamu sudah belajar apakah jenis image yang dia tunjukkan di sini. Ada dua jenis kan. Satu jenis image sebenar. Satu lagi image maya. Kalau cermin ini image maya atau image sebenar? Yang ini. Gambar yang ini dalam ini. Okey, maya atau sebenar. Okey, Chong Yan Li, bagus. Ini adalah image maya ya, image maya ataupun virtual image. Okey. Boleh faham ya? Okey, senang saja yang ini. Okey. Dan bagaimana pula dia punya saiz dia? Kalau pakai cermin satah, saiz objek itu sama ataupun berbeza? Macam mana dengan saiz dia? Chong Yan Li, ya bagus. Saiz dia adalah sama. Okey, kalau kita menggunakan cermin satah, saiz dia adalah sama. Jadi kalau boleh saya tuliskan di sini, dia menggunakan image. Kalau cermin satah ni ya, image maya, saiz dia adalah sama. Kamu tengok sini kan gambar ni. Tengok cermin satah ya. Saiz dia sama. Kalau tinggi dia sama, dia punya ini image pun sama juga. Itu maksud dia punya saiz dia sama kalau menggunakan cermin satah. Boleh ya? Okey. Kita tengok pula yang kedua. Kita tengok yang kedua pula, cermin cekung ini. Okey. Ini bahagian belakang ya. Sekali lagi, ini bahagian belakang cermin. Ini juga bahagian belakang cermin. Okey, kita tengok gambar orang ini. Ini adalah objek ya, ini adalah objek dia. Tengok cermin cekung pula ya, cermin cekung. Sekejap ya. Okey. Cuba tengok cermin cekung pula. Saya cuba lukiskan sekali lagi. Ini kalau cermin cekung. Cekung ni dia macam ni ya. Dia punya bentuk dia macam ni lebih kurang. Ya. Okey. Ini cermin cekung. Alright. Ini cermin cekung. Dan apakah image yang dikeluarkan oleh image cekung ini? Image cekung, image dia apa? Maya ataupun cermin maya ataupun image maya ataupun image sebenar. Kalau cermin cekung, image maya. Betul Cian Yan Li. Yan Li betul ya. Sebab semua cermin dia keluarkan image maya. Okey. Dan kita tengok pula apa objek yang keluar. Okey. Macam mana pula dengan saiz dia kamu rasa? Saiz. Kalau image satah tadi, saiz dia sama. Kalau image dari cermin cekung, saiz dia akan jadi lebih, ya betul, akan jadi lebih besar. Yan Li, bagus ya. Jadi macam mana saya nak lukis? Saya akan cuba lukiskan macam ni lah. Dia akan jadi macam ini. Dia akan jadi macam ini. Sebab apa? Sebab dia gunakan cermin cekung. Nampak saiz dia? Saiz dia akan jadi besar. Nampak? Saiz dia akan jadi besar. Okey, itu kalau kita gunakan cermin cekung. Okey, saiz dia akan bagi besarkan gambar itu lagi. Baik? Okey. Sekarang kita pergi tengok cermin yang kedua, iaitu cermin cembung.
Dan ini bahagian belakang ya. Cermin cembung ni saya cuba lukis sekali lagi lah. Saya cuba lukiskan orang di sini. Okey. Alright. Ini cermin cekung. Cembung. Ini cermin cembung. Ini cermin cembung. Okey. Dan ini orang. Ini orang sini. Ini orang. Okey. Dan ini bahagian belakang ya. Ini bahagian belakang. Ini bahagian belakang ya. Okey, kita tengok satu persatu. Image maya, cermin cembung, dia keluarkan image apa? Image sama atau tidak dengan cermin cekung dengan cermin satah? Dan saiz dia bagaimana? Saiz. Okey. Ingat ya, Yan Lee, cermin saiz image sebenar ke? Okey, ingat betul-betul ya. Kalau cermin cekung, cermin cembung, cermin satah, semua menggunakan image maya. Yan Lee ya. Dan semua pelajar ya. Image cermin satah, cermin cekung, cermin cembung, semua gunakan image maya. Faham ya? Jadi macam mana dia punya saiz pula Yan Lee ataupun kawan-kawan yang lain? Cermin cembung? Yan Lee. Okey, lebih kecil. Bagus ya. Kamu bagus ya. Dia akan jadi lebih kecil. Macam mana saya boleh lukiskan? Dia akan jadi kecil macam ini. Dia akan jadi kecil. Dia akan jadi begini. Nampak di sini ya. Dia akan jadi lebih kecil. Ini kalau menggunakan cermin cembung. Nampak sini ya kelas ya. Dia akan jadi kecil. Image maya yang jadi kepada ini akan menjadi lebih kecil. Okey. Boleh faham ini ya? Tak apa, nanti kamu tengok video ini balik dan kamu akan cuba faham ini ya. Boleh ya kelas? Okey, bagus. Okey, seterusnya aplikasi cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan. Macam mana kita boleh gunakan cermin satah ini dalam sehari-hari? Okey, kita tengok yang pertama. Cermin satah, okey, cermin satah ini digunakan di mana? Tengok cermin satah ni. Kegunaan cermin satah. Macam mana, di mana kita gunakan cermin satah? Okey, contoh yang pertama ini. Contoh yang pertama, kita boleh gunakan cermin satah ini di mana? Untuk membantu penari membetulkan gerakannya. Dan cermin satah ni biasanya kita letak di rumah ya. Bangun pagi kita tengok cermin ya. Kita tengok kita punya muka. Ya, kita tengok kita nak sikat rambut. Ya, biasanya kita gunakan cermin satah. Kita tak boleh gunakan cermin cembung. Kalau kena guna cermin cembung, nanti muka kita jadi kecil. Betul. Kalau kita guna cermin cekung, muka kita akan jadi besar. Jadi kita biasanya gunakan cermin satah ya. Yang kedua, apa kegunaan cermin satah? Menjadikan ruang bilik kelihatan luas. Okey, ini dia punya kegunaan cermin satah ya. Okey. Yang ini pula. Cermin cekung. Macam mana kegunaan dia? Yang pertama, membesarkan image, memudahkan seseorang bersolek. Macam kamu tengok gambar di sebelah kiri ni ya. Gambar dia akan jadi besar. Muka dia akan jadi besar supaya senang dia nak teliti ketika bersolek. Ini yang pertama. Yang kedua, digunakan oleh doktor gigi untuk melihat gigi pesakit dengan lebih jelas sebab dia kelihatan besar dan dekat. Boleh faham ini? Ya, ini cermin cekung ya.
Okey, kita tengok yang ketiga. Cermin cembung. Ini cermin cembung. Di manakah dia diletakkan? Cermin cembung ini kalau kamu tengok, dia biasanya diletakkan ada satu cermin, contoh ya, cermin ini di tepi selekoh jalan. Yang ini dia pakai cermin cembung. Biasa tengok tak yang sebelah gambar di sebelah kanan ini? Sebab image yang dihasilkan kecil, image dia wide view, aja lebar. Biasanya letak di sebelah kanan, di sebelah selekoh untuk memudahkan kita melihat kenderaan yang lain. Okey. Dan di dalam pasaraya juga, ini merupakan kita gunakan cermin cekung. Cekung kah cembung? Minta maaf, cermin cembung. Cermin cembung ya. Okey. Saya nak tanya kamu satu soalan. Kalau cermin ini ya, kalau cermin ini kamu rasa, saya tunjuk dulu. Ini. Ini cermin apa kelas? Cermin apa ni? Yan Lee, Jason, ini cermin apa ni? Siapa lagi yang lain? Cok Entong. Ini cermin apa? Siapa tahu ini cermin apa? Di mana kamu jumpa cermin ini? Cermin apa ni kelas? Tolong beritahu. Di mana jumpa cermin ini? Saya tanya dulu, Yan Lee, ini cermin di mana? Kita panggil dia cermin apa? Cermin apa ni? Bukan jenis cermin. Saya tanya dulu, ini cermin dipakai di mana? Cok Entong, yes betul. Ini adalah cermin kereta. Kita panggil dia side mirror kan. Kalau ada English, dia panggil side mirror. Dan side mirror ini, biasanya kamu rasa dia pakai cermin jenis apa ya? Satah ke, cembung ke, cekung? Ataupun cermin macam mana dia pakai kamu rasa? Okey. Kalau kamu tengok dalam cermin ini ya, kalau kamu tengok di cermin ini, macam mana dia punya gambar ataupun image yang dihasilkan di cermin ini, image maya yang dihasilkan di cermin ini, nampak kecil ke nampak besar? Kalau cermin motor kah, cermin kereta kah, dia nampak luas ke ataupun nampak besar? Nampak luas ke nampak sempit? Ini kamu rasa. Dia pakai cermin apa ni? Cermin apa ini kamu rasa? Macam Yan Lee cakap tadi, cermin apa Yan Lee? Cekung kah cembung? Jenny cakap dia pakai cermin cembung. Sebab cermin cembung tadi macam mana? Gambar ataupun image nampak besar ke nampak kecil? Nampak luas ke nampak kecil kalau cembung? Macam mana? Cuba kamu fikirkan. Jenny cakap dia pakai cermin cembung. Betul? Cermin cembung ya? Cermin, cantik warna kuning lah. Cermin cembung. Yan Lee. Ya, dia kata apa? Sebab dia nampak kecil. Betul? Betul ya. Saya rasa cermin kereta ini dia gunakan cermin cembung. Sebab dia nak nampak kecil, nampak luas. Kita tak boleh pakai cermin cekung, nanti nampak besar. Kan? Kita pakaikan cermin cembung untuk nampak dia kecil. Dan biasanya cermin pada kereta, cermin pada motorcycle, biasanya dia pakai cermin cembung. Ya, bukan cermin satah, bukan cermin cekung, sebab dia nak nampak besar. Kita nak nampak kereta di belakang, betul. Kita bawa motor kah, memandu kereta, kita nak nampak kereta di belakang. Jadi kena pakai cermin yang cembung supaya boleh nampak
luas di belakang. Ini biasanya dia pakai cermin cembung ya. Bukan cermin cekung, bukan cermin satah. Okey kelas ya. Besarnya. Okey, boleh faham ya, ini biasa cermin cembung. Baik. Banyak lagi ni gambar-gambar dia ya. Dan kadang-kadang ya, ini kamu mesti biasa ada jumpa ni. Mana dia tadi? Yang ini. Kadang-kadang kamu akan jumpa macam ini. Nampak ini? Kadang-kadang jumpa macam ini. Sebab kadang-kadang ya cermin ini dia tidak berapa besar, tidak berapa luas. Jadi kamu boleh beli di kedai, kamu letak cermin cembung tambahan ini. Ini cermin cembung bagi dia nampak lebih besar lagi. Okey, bagi nampak lebih besar. Ini cermin cembung Okey, tak apa. Okey, kita sambung sedikit saja hari ini lagi. Right. Okey, last topik untuk hari ini. Alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya yang pertama ialah kita panggil dia sebagai periskop. Okey, ini alat optik ya, maknanya alat yang boleh membantu kita untuk melihat dengan jelas, melihat dengan baik. Yang pertama kamu kena ingat kita gunakan periskop. Periskop digunakan oleh kapal selam untuk melihat keadaan permukaan laut. Ya, periskop mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Kamu tengok gambar di sini. Saya tunjuk gambar teruslah ya. Ini adalah contoh kapal selam, submarine. Kapal selam ini di atas air ke dia berada di dalam air? Kapal selam ini berada di dalam air. Dia tak boleh berada di atas air, nanti orang nampak. Jadi dia berada di dalam air. Tetapi bagaimanakah cara dia untuk melihat permukaan air? Dia gunakan, kamu kena ingat dia gunakan periskop. Okey, dan ini adalah contoh periskop. Okey, ini gunakan contoh periskop. Contohnya di sini, kalau kapal selam, ini adalah air lah. Ini air. Dan ini adalah kapal selam. Ini kapal selam dia di bawah. Okey. So, dalam air ya, kita tak boleh tengok di luar betul. Kita kena gunakan periskop. So, gunakan periskop, kita gunakan konsep pantulan cahaya dengan menggunakan berapa cermin di sini. Sekurang-kurangnya berapa cermin kalau kamu lihat di sini kelas? Ada berapa cermin kita gunakan? Ada berapa cermin? Ada 2 Yanli, ya betul. Ini cermin yang pertama di bahagian atas dan ini cermin yang kedua di bahagian bawah. Dan cermin ini mestilah betul-betul berapa darjah? 45 darjah. Dan cermin yang di bawah juga 45 darjah. Supaya kalau ada nampak kapal ke ataupun musuh di hadapan, kita boleh nampak melalui cermin ini ya. Kita boleh nampak melalui cermin, dia pantulkan ke atas ya, macam ini. Dia nampak objek itu ke atas dan boleh nampak keluar. Okay, ini adalah periskop dan mesti gunakan cermin apa kamu rasa? Paling sesuai gunakan cermin apa? Cermin satah, cermin cekung kah, cermin cembung? Biasanya kita gunakan cermin satah. Kalau nak zoom in, zoom out itu lain cerita lah. Itu nanti dulu. Nak bagi objek nampak besar, itu lain cerita. Kita tengok gambar periskop. Kita tengok gambar periskop ya. Periskop. Macam inilah contoh dia ya. Ini adalah gambar periskop. Nanti kamu boleh cari dalam internet sendirilah ya. Ada periskop. Tidak ada masalah di sini ya.
Biasanya kapal selam lah ya, kita gunakan kapal selam. Okey, tak apa. Seterusnya, alat yang kedua ialah kita gunakan kaleidoskop. Alat yang kedua, kaleidoskop. Okey. Kaleidoskop, alat mainan yang dibuat menggunakan cermin satah. Ya. Dengan alat ini anda membuat pelbagai pola yang mengagumkan. Boleh nampak cantik lah di dalam ya. Bola-bola ini diperoleh kerana imej objek-objek di dalam kaleidoskop berkali-kali mengalami pantulan. Contoh kaleidoskop di sini, saya tunjukkan contoh dulu. Kaleidoskop. Tengok video dia dulu. Ada tak video dia? Ini boleh buat sendiri ya. Kaleidoskop ini. Dia boleh nampak imej dia beginilah macam tepi ni ya. Nanti ya. Kaleidoskop video effects. Ini adalah contoh imej jika kamu melihat melalui kaleidoskop. Okey, dia akan dapat imej yang cantik. Mungkin pening kepala sikit lah tengok ya. Tetapi disebabkan oleh pantulan, pantulan cahaya di dalam kaleidoskop, kita akan dapat tengok imej-imej yang cantik melalui kaleidoskop. Di sekolah ada sebenarnya ya, disebabkan sekolah itu kita tak boleh datang sekolah. Kemudianlah kita tengok bagaimana ya kaleidoskop ini. Kamu boleh search melalui internet lah ya, tengok bagaimana apa itu kaleidoskop ya. Okey. Ada projek sebenarnya, saya akan suruh buat kamu projek membina kaleidoskop ataupun membina periskop. Itu kemudianlah saya akan cuba rancang macam mana untuk kamu buat periskop ataupun kaleidoskop. Itu kemudian ya. Okey, ini adalah contoh situasi kamu boleh gunakan periskop, cermin cembung dan cermin cekung. Nampak ini ya. Ini adalah kalau kamu tengok di sini, inilah keadaan dia di mana kamu boleh gunakan periskop untuk melihat objek yang tinggi contohnya. Okey, ini periskop. Okey. Yang ini kita letakkan cermin cembung supaya kita nampak apa objek yang berada di selekoh jalan. Okey. Dan ini cermin cembung ya, kita gunakan untuk melihat belakang pada motosikal ataupun pada basikal ataupun pada kereta. Ini adalah penggunaan untuk cermin cembung. Okey. Ada soalan sebelum kita berhenti di sini? Ada soalan kelas? Tak ada, Chong Yan Lee. Bagus, tidak ada. Okey, kalau tidak ada soalan, latihan saya akan berikan kepada kamu selepas ini ya. Saya akan bagikan soalan selepas ini. Dan kita akan jumpa lagi pada kelas seterusnya iaitu pada hari Khamis. Besok lah ya. Besok saya akan mula pada pukul 12.30 tengah hari. Kita buat sekejap sajalah. Jangan risau, sekejap saja. Okey. Dan kalau ada soalan, tanya saya di grup Telegram juga ya kelas ya. Jadi kita habiskan kelas di sini. Terima kasih kerana join saya punya kelas. Dan kita jumpa besok pagi, besok tengah hari pukul 12.30. Okey. Kamu boleh keluar kelas sekarang. Terima kasih. Bye-bye.
Bye bye. Wen Hui, Jia Xian, Yan Li, Cho Entong, bye bye. Zheng Jie, terima kasih. Bye Jago, bye. bye-bye. Bye bye Jason. Yu Yen, terima kasih.